Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi kita dalam tajuk Kelestarian Alam Sekitar bagi subtopik 3.1 iaitu pencemaran alam sekitar bersama-sama dengan saya Cikgu Rafidah Sadali dari College Vocational Kelang bagi mata pelajaran Sains Sijil Vocational Malaysia kod khusus A04301. Kita lihat dahulu standard pembelajaran. Standard pembelajaran yang pertama adalah 3.1.1 menerangkan jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Okey, kita tengok apa dia jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Okey, pencemaran alam sekitar adalah merupakan perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu apa dia? Udara, air dan tanah. Okey, kita tengok jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar akan menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua hidupan. Pencemaran alam sekitar juga boleh menyebabkan isu alam sekitar seperti banjir, kilat. Okey, jenis-jenis pencemaran alam sekitar ada 4 yang perlu diketahui iaitu yang pertama adalah pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran terma dan pencemaran air. Okey, kita lihat apa dia pencemaran udara, bagaimanakah ia berlaku. Jadi pencemaran udara berpunca daripada pembakaran bahan api fosil dan biogesim, gas egzos automobil, perebutan bahan dan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. Okey, ia juga berpunca daripada pencemaran udara semula jadi iaitu apabila berlakunya letusan gunung berapi ataupun pembakaran hutan ataupun ribut debu dan juga sisa-sisa organik yang mereput. Okay, punca lain bagi pencemaran udara adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh buatan manusia. Okay, contohnya adalah seperti gas egzos daripada alat ataupun kenderaan bermotor, daripada relau bagas, stesen jana kuasa terma dan juga daripada industri dan tapak pelupusan sampah. Okey, kita tengok pula kesan rumah hijau dan pemanasan global. Okey, apabila kita bakar bahan api fosil, okey, ataupun berlakunya pembakaran terbuka seperti pembakaran hutan ataupun ladang-ladang secara berleluasa, dia akan menyebabkan kandungan gas karbon dioksida di atmosfera meningkat. Okey, jadi bila lapisan karbon dioksida yang terbentuk ni, dia akan memerangkap dan menghalang sebahagian tenaga haba di atmosfera daripada terlepas ke angkasa lepas. Okey. Jadi kita boleh tengok sini kesan rumah hijau dan pemanasan global. Okey, katalah ini bumi. Okey, bumi di sini, ni bumi. Okey, bila berlakunya pembakaran bahan api fosil daripada kenderaan bermotor dan juga kilang-kilang, jadi dia akan membebaskan asap yang mengandungi gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida akan terperangkap, akan terperangkap. Kemudian, jadi sinaran matahari ni patutnya bila ia dipancarkan ke bumi,
ia akan dipantulkan kembali ke angkasa lepas. Tetapi disebabkan oleh banyaknya kandungan gas karbon dioksida di atmosfera ni, jadi dia akan terperangkap. Okey. Dia akan membentuk satu lapisan lah. Jadi haba tadi tidak dapat melepasi lapisan gas karbon dioksida ini. Okey. Jadi bahang bumi tu dipancarkan balik ke bumi, menyebabkan suhu bumi akan meningkat. Jadi kita akan panas lah, rasa panas. Okey. Okey, dan dikatakan suhu di permukaan bumi telah meningkat sebanyak 0.3 darjah Celsius hingga 0.6 darjah Celsius sejak tahun 1900. Dan dia akan dijangka akan terus meningkat sehingga tahun 2100. Okey, jadi tadi gas-gas rumah hijau itu bukan sahaja gas karbon dioksida, tetapi juga gas metana dan juga nitrous oksida. Okey, bagaimana kita nak mengatasi kesan rumah hijau? Jadi, tadi kita tahu bahawa ia disebabkan oleh pembakaran terbuka secara berleluasa. Jadi, kita kena melarang pembakaran terbuka. Bagaimana nak larang? Kita kena kuatkuasakan undang-undang. Okey, ataupun kita kawal aktiviti pembalakan ataupun juga kita boleh tanam semula pokok-pokok. Okay, haba yang terperangkap di bumi akan menyebabkan suhu dunia meningkat. Fenomena ini disebut pemanasan global. Okay, pemanasan global dia akan menyebabkan glacier ataupun ais di kawasan kutub mencair. Jadi bila ais di kawasan kutub ni cair, aras air laut akan naik. Jadi bila aras air laut naik, banjir besar akan berlaku, menyebabkan habitat hidupan di pantai dan daratan yang rendah di seluruh dunia akan ditenggelami oleh air. Okey, kemudian kita tengok pula apa dia hujan asid. Hujan asid adalah hujan yang mengandungi kandungan asid lemah dengan nilai pH kurang daripada 5.6. Okey, jadi hujan asid ni dia boleh berlaku apabila udara di sesuatu kawasan tercemar dengan teruk disebabkan oleh pembebasan gas-gas yang berasid seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Dari mana sulfur dioksida dan nitrogen dioksida ni? Ia datang daripada asap industri dan bahan cemar kenderaan bermotor. Okey. Jadi gas-gas ni dia akan larut dalam wap air dan akan menghasilkan asid sulfurik dan juga asid nitrik yang seterusnya akan membentuk hujan asid. Jadi apa kesan hujan asid ni? Jadi kesan hujan asid ni adalah ia boleh menyebabkan kematian tumbuhan, menghakis bangunan marmar, proses pengaratan akan menjadi lebih cepat dan kemudian hidupan akuatik akan mati. Kita lihat pula pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan. Pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai dan juga disebabkan oleh hujan asid. Selain daripada itu, ia juga boleh disebabkan oleh sisa nuklear dan juga sisa elektronik. Kemudian kita lihat pencemaran air. Pencemaran air adalah sisa ataupun air sisa daripada sisa domestik seperti deterjen dan kumbahan. Ia juga boleh didapati daripada sisa pepejal seperti sampah sarap ataupun bahan buangan industri seperti grease. Bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja kimia dan racun
perosak. Okay? Jadi dia boleh menyebabkan pencemaran air. Sebab apa? Sebab bila baja kimia ditaburkan kepada tumbuh-tumbuhan, lepas tu bila hujan turun, ia akan larut resap ataupun dia akan mengikuti saliran air, okay? Jadi menyebabkan pencemaran air. Ataupun disebabkan oleh tumpahan minyak. Okay, kemudian kita tengok eutrofikasi. Okay, jadi eutrofikasi ni adalah satu proses di mana bila baja tadi dibawa bersama oleh air hujan, dia akan mengalir ke dalam sungai dan tasik. Ini menyebabkan pertambahan kandungan nitrat di dalam air. Okay, jadi bila kandungan nitrat dalam air ni banyak, alga akan tumbuh dengan banyaknya. Jadi bila alga tumbuh dengan banyak di permukaan air, dia akan menghalang cahaya matahari daripada sampai kepada hidupan akuatik. Okay, jadi kalau hidupan akuatik ni tak dapat cahaya matahari, berkemungkinan ia akan mati. Okey, pencemaran terma pula berpunca daripada penyahutanan. Okay, dan juga aktiviti perindustrian. Okay, ia juga boleh berpunca daripada pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin. Okay, kita tengok perubahan iklim. Okay, perubahan iklim adalah merujuk kepada perubahan unsur-unsur iklim, terutama perubahan suhu dalam jangka masa panjang. Dan ia dikaitkan dengan fenomena pemanasan global. Okay, mekanisme pemanasan global adalah yang pertama, kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni akan berlaku apabila akibat daripada pengumpulan gas rumah hijau yang menghalang pembebasan haba keluar daripada bumi. Okay. Dan yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Okay. Jadi dalam penipisan lapisan ozon yang perlu diketahui adalah gas klorofluorokarbon ataupun lebih dikenali sebagai CFC. Di mana CFC ni akan menipiskan lapisan ozon. Okay. Dan bila lapisan ozon menjadi nipis, dia akan menyebabkan pancaran matahari yang mengandungi sinar UV ataupun ultraviolet menembusi atmosfera bumi dengan kadar yang tinggi. Okey, kesan perubahan iklim. Apa dia kesan perubahan iklim? Jadi perubahan iklim boleh menyebabkan pencairan ais di kutub, banjir, kemarau, peningkatan aras laut, kemusnahan ekosistem iaitu flora dan fauna, krisis bekalan makanan dan air, dan juga yang terakhir adalah menjejaskan kesihatan manusia. Okey, sampai di sini sahaja. Semoga ianya bermanfaat untuk kamu semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.